Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Dah makan? Kesiannya. Ada yang dah, ada yang belum kan? Alhamdulillah. Kalau yang dah tu alhamdulillah, kalau belum tak apa, insya-Allah nanti ada makan kan? Siapa belanja Zaki InsyaAllah. Pada sisters, adik-adik saya, kakak-kakak saya di belakang sana, apa khabar semua? Sihat? Senyap je. Kenapa? Sejuk InsyaAllah. Tak ada aurat Kalau aurat saya tak ada kat depan sini Okey, buat yang belum mengenali, mungkin sisters ada yang dah kenal, ada yang belum. Sebab sesi saya sebenarnya untuk muslimat, cuma hari ni untuk intro sahajalah, supaya muslimat tahu yang saya hadir pada setiap, bila? Hari apa? Tahu tak? Bila sesi bersama dengan saya? Hari Rabu yang terakhir bagi setiap bulan. Jadi kiralah hari Rabu yang terakhir, insyaAllah saya ada. Nanti kita akan ingatkan juga lah, insyaAllah. Jadi sedikit latar belakang saya. Nama saya Nurul Izzah binti Khamsani. Nurul Izzah binti Khamsani. Boleh panggil saya Ustazah Izzah. Kalau yang mesra sikit, yang kakak ke atau yang adik, boleh panggil saya Kak Izzah ke Adik Izzah macam okay. Pendidikan saya asalnya daripada Madrasah Wak Tanjung. Sampai ada kawan-kawan kat Madrasah Wak Tanjung kan. Sesuatunya sampai pre-U, dan lepas tu saya sambung belajar di Universiti Al-Azhar, bahagian Akidah dan Falsafah Usuluddin. Macam cim falsafah Tapi saya lebih fokus pada akidah dan falsafah dalam bidang pembelajaran saya. Dan dari segi pekerjaan, semua tahu tak saya pegawai di sini. So kalau nak jumpa saya hari-hari di Masjid Jamiah Rabitah, insyaAllah saya ada di sini. Masjid Jamiah Rabitah saya sebagai mudirah dan pegawai dakwah. Asalnya saya semualah, kalau semua kata orang kan. Asalnya dulu saya youth, saya juga jaga SDO masa saya baru-baru masuk. Tapi alhamdulillah sekarang semua dah ada, macam Ustaz Ibrahim, ada Ustaz Nuzhan, ada kawan-kawan kita yang lain lah. Kalau tak dulu saya seorang buat everything. Konon-konon suka memandangkan Tapi alhamdulillah sekarang dah dapat bagi tugas yang sama dengan teman-teman yang lain. Dan dalam keluarga saya adalah kakak yang pertama daripada 7 beradik. Saya ada 2 mak, bapak saya kahwin 2. Macam mana boleh kahwin 2 nanti tak cerita sekarang nanti sisters kita boleh share. Untuk brothers tak apalah, nak kahwin 1 dulu 2 jangan fikir dulu kan. Okey, insyaAllah. Dan kakak bagi 7 orang adik-beradik lah. So adik-beradik saya semua masih lagi bersekolah juga, macam anda juga sebahagiannya masih ada di universiti juga insyaAllah. Dan kalau dari segi hobi, saya minat membaca. Alhamdulillah okey lah. Memang suka baca. Dan baca apa pagi-pagi baca Quran lah. Kan baca Quran betul tak? Betul ni insyaAllah. Saya cuba baca Quran 2 makra'. Tak sampai 2 juz lah. 2 makra' tu macam dalam 4 page gitu kan. Makra' apa yang kita Ustaz. Okay. Dan saya minat swimming. Dan saya juga suka berenang. Apa lagi? Swimming, berenang sama tak? Sama kan? Dan saya suka jogging. Dan saya suka buat workout. Jadi cari 10 minutes workout kan. Adalah satu ni Fit Sugar. Fit Sugar tu bukan saya. Maksudnya workout yang tak dalam masa saya tengok tu lah. Best lah kan. Kadang-kadang tak sempat nak jogging buat workout. Juga lah insyaAllah supaya jaga kesihatan. Sebab prinsip hidup saya adalah 3 benda. Bercampur. Mental, jasmani dan rohani. So intellectually sound, physically fit and spiritually strong. Maka saya punya motto hidup lah. Semua kita nak yang terbaik dunia dan akhirat. Dan bagi akhwat, bagi sisters, insyaAllah antara yang saya akan kongsi nanti adalah tentang fiqh muslimah. Sebab yang Ustaz Nuzhan akan sentuh secara umum untuk semua orang. Tapi kalau yang hari Rabu terakhir tu lebih pada muslimah sahaja. So kalau tentang haid, tentang istihadah, tentang mandi hadas mungkin, kalau depan ikhwan mungkin depan lelaki kita malu nak tanya kan. Okey, depan perempuan kita boleh habis-habis lah nak cakap sempat lah gitu kan. Okey, dan insyaAllah saya akan sentuh juga tentang kisah-kisah para isteri Rasulullah SAW, para sahabiat, dan insyaAllah banyak lagi yang kita akan kongsi bersama lah. Perlahan-lahan insyaAllah setiap bulan kita akan jumpa insyaAllah. Jadi pada hari ini adalah hari pertama dan saya sangat berbesar hati lah tengok semua orang datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi insyaAllah every week secara konsisten lah di sini. Walaupun saya tak every week di sini, tapi saya akan tengok lah insyaAllah sama-sama join juga untuk sama-sama sokong back ke masjid insyaAllah.
Okay, saya rasa terima kasih atas perhatian dan sokongan semua. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengurusi majlis very formal today. Masya-Allah. So tak apa, hari ni kita kelas, okay? Back to masjid punya kelas, kita relax sikit. Okay. Tadi Ustazah mention about menajaruh. So mental, jasmani dan rohani. So that's the principal life of Ustazah Nurul Izzah. So it's very complex, right? Her life is very awesome. Pagi baca Al-Quran, So it's masya-Allah. Kita ought to follow Ustazah Nurul Izzah insya-Allah. And also Ustazah kat belakang tu very relax dekat tepi-tepi. Okay. So insya-Allah nanti for Back to Masjid is not just a class, it's a movement as I mentioned to all of you. So insya-Allah kita akan bersama-sama this movement together as brothers and sisters in Islam, because I think this is a chance for all of us untuk panggil our brothers and sisters out there to have a class together with all of us. Kalau kita tengok kan di Singapore, alhamdulillah dah makin banyak kelas-kelas youth. I think it's very awesome because apa? Kalau kita tengok on Tuesday kita ada Syama'il Muhammadiyah Heroes Class dekat Madrasah Jami'ah Al-Islamiyah. Kalau Friday, I'm not sure yet. Kalau Saturday kita ada kelas Fardu Ain daripada Ustaz Fakhrul Razi Khairi Kasim. Alright, kalau Sunday kita ada kelas dekat Masjid Tentera oleh Ustaz Harun Rashid, is it? Ustaz Harun Rashid dekat Masjid Tentera. So kita kalau boleh at the end of our time ataupun at the end of the year ataupun at the end of next year, kita nak every single day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, hari-hari ada kelas untuk youth, untuk remaja. Alhamdulillah. So hari ni kita ada, on Wednesday kita dah ada. So besok kita ada pula di Masjid unit. So Friday insya-Allah ada masjid pula akan buat. So hari-hari kita ada solat untuk kawan-kawan kita belajar agama, to come back to Allah, to come back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to come back to masjid. Kalau kita tengok sejarah Islam, kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya bina apa dulu? Bina masjid. So kita tengok, kalau kita tengok how we can actually emulate ataupun kita copy dia punya success during the zaman sahabat Rasulullah SAW dan zaman Rasulullah SAW is for us untuk come back to masjid, which is come back to Allah dan Rasulullah SAW, insyaAllah. So insyaAllah in the month of Ramadan pula, in the month of Ramadan kita pun akan ada satu session yang kita akan ada kelas, and at the same time kita iftar bersama-sama, and at the same time kita akan overnight mungkin dekat Masjid Jami'ah Ar-Rabita, dan lepas tu malam kita go somewhere else, kita akan go out together and maybe spread the message of back to masjid and back to Allah and Rasulullah SAW together, insyaAllah. So that's also a back to masjid movement. At the same time kita ada apa tu orang kata, kalau campaign, insyaAllah. So this is also an idea awesome by Ustaz Nuzhan and Ustaz Nurul Izzah to have a campaign, untuk kita bercampaign sama-sama to spread something, a message that is important that maybe kita tengok alamak. A message, for example, contoh kalau solat Jumaat, kalau solat Jumaat, brothers kita kan banyak kan, kalau solat Jumaat khutbah atau khatib yang berbual je, ada kita ataupun kita tengok bawah, kita tengok atas, tengok bawah kita main handphone and everything. So kita dapat campaign to mention ataupun to tell people that kita kalau sebetulnya khatib berbual kita mendengar. So this is one of it, insya-Allah. So all of this kita akan come back ataupun kita ada the slogan back to masjid, insya-Allah. Alright, kita dapat Ustaz Nuzhan dekat situ. Ustaz Nurul Izzah sudah pun berbual, kita dah berzikir, dah berselawat. So insya-Allah. But before that, lupa. Nanti at the end of the class kita akan ada makan-makan sikit lah daripada masjid, alhamdulillah, makan dan minuman. So you all before balik dekat bawah tu ada makan dulu. Kita duduk sama-sama, kita makan and everything. And insya-Allah every week there will be like a makan-makan punya kedai dekat bawah lah. Ada a very small, very nice subway yang halal, tapi this one Muslim yang buat, very awesome. Dia mungkin a very nice one yang kita boleh makan, insya-Allah. Starting from next week they will sell it very cheap price for all of us untuk makan. Subway, eat fresh. Kalau kita sunnah way, eat less, macam very awesome. So insya-Allah, without further ado, I've already introduced myself and I've already introduced back to masjid sedikit sebanyak, insya-Allah, and I've already introduced Ustazah Nurul Izzah and she's already introduced herself to all of us. And alhamdulillah, right now we would like to invite Ustaz Nuzhan Abdul Halim up to ataupun invite him in front, insya-Allah. He will welcome all of us to back to masjid. Marha. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam buat junjungan besar kita baginda Rasulullah SAW. Apa khabar bawang, tuan-tuan, kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah. Baik, sebenarnya pertemuan kita hari ini adalah pertemuan introduction. Kerana kita melihat, tuan-tuan, kalau kita tengok video yang dipaparkan oleh salah satu daripada kita mengenai back to masjid, okay, kita akan berhenti berehat kerana memberi ruang untuk azan berkumandang. Mari sama-sama kita hayati nama Allah dikumandangkan. Rasulullah hadhihi da'wati tammati was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan yang telah menyerukan kami seruan yang kami serukan ini, dan solat-solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW kedudukan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya maqam yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Amin. Abang dan kakak-kakak sekalian, sebenarnya sesi kita ni sebenarnya santai. Ada banyak sangat benda yang saya nak bicarakan, tapi insya-Allah kita habis 9.30 insya-Allah. Salah satu keistimewaan sesi ini adalah kita boleh bertanya, soal jawab. Contoh kita cakap pasal azan tadi. Azan, kenapa kita kena diam, berhenti? Apa saja azan lah, aku kelas-kelas lah. Itu antara perkara kita boleh tanya, kan? Kenapa mesti kita berdiam kalau sedang azan? Dan antara orang yang azan dengan orang yang imam, siapa lagi terror? Imam, jadi imam lagi banyak pahala ke, atau orang yang muazzin lagi banyak pahala? Kemudian kenapa orang azan dia belok kanan, hayya 'alas solah, tak boleh ke belok kiri? Perkara-perkara seperti ini, abang-abang, kakak-kakak sekalian, orang-orang tua kita dahulu, dia samsing, dia paling samsing tau. Dia kalau lipat tangan sampai kat sini kan, dia kalau zaman 60-an lah, kita letak zaman 60-an, dia punya samsing, dia paling samsing. Tapi bila time bab agama, dia mesti tahu. Cuba kita bayangkan kita hidup di satu zaman yang telah jauh daripada agama. Soalan-soalan paling basic tadi kita tanyakan kan, tentang azan pun kita tak tahu. Subhanallah. Belum lagi kita tanya, macam mana nak tahu orang perempuan dah habis haid ke belum? Tengok dekat pad dia lah, pad dia dah habis-habis lah. Senang. Itu macam aku pun boleh jadi ustaz, kan? Tak ada, maksudnya perkara-perkara basic ni, kita sepanjang sesi ini saya doakan sepanjang setahun. Ini baru permulaan. Saya takut nanti tak cukup tempat pula nanti. Tapi dia akan bercerita ataupun perkara yang akan kita bincangkan adalah benda-benda very basic. As a Muslim, kita kadang-kadang tak tahu basic kita. Sangat-sangat memalukan. Kita tahu macam-macam, tapi besok nanti di depan Allah, Allah tanya, macam mana mandi hadas? Mandi hadas mandi lah. Mandi apa? Kanan dulu ke, kiri dulu ke? Mandi je, masuk dalam terjun je. Niat nak kena nawaitu raf'al hadasil akbari. Nak kena ustaz. Kalau tak nanti tak sah. Kena lafaz tak niat? Kita nak tanya, kena lafaz tak niat? Nawaitu raf'al hadasil akbar. Kena tak? Tak kena. Apa sebab tak kena? Pasal niat rukunnya di hati. Dan kalau awak lafaz, nanti satu rumah tahu awak mandi hadas. Mandi hadas nampak? Jadi perkara-perkara basic ni kita kena belajar. And kita belajar in a very fun environment. Tapi nanti akan disiapkan nota. Air carrot lah. Masya Allah. Oren. Masya Allah. Saya driving satu kelas dia cukup. Okey, baik. Begini. Jadi kita kembali kepada masjid. Pada zaman Rasulullah SAW, pertama Islam kuat di masjid. Tak kira lah apa latar belakang kita, kita mesti menganggap masjid tu rumah kita. Masalah kita sekarang, kita ingatkan masjid rumah tempat orang tua, tempat orang pakcik-pakcik, tempat orang sembahyang saja. Zaman dahulu, orang pergi strategi perang dekat masjid, orang buat persembahan dekat masjid, orang cari bantuan dekat masjid. Jadi anak-anak kita pun yang kita masih remaja ni, tengok dekat masjid ada kawan-kawan, dia ni ada kontak ni, semua berkumpul dekat rumah Allah. Dan masuk rumah Allah ni, tempat mana-mana awak masuk pun, istana ke mana pun awak masuk, tak ada yang dapat pahala masuk kaki kanan. Tak ada yang dapat pahala doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tak ada yang kita masuk boleh tahiyatul istana. Ada tak? Masuk istana parlimen, usalli sunnatul tahiyatul parlimen. Tak ada. Tahiyatul masjid. Padahal parlimen tu, istana tu.
Tak kisahlah istana Brunei ke apa, buat hudud, hebat, power. Tapi ada tak kat istana tu tahiyatul istana? Ada. Tapi kita dah hilang nilai kita dengan masjid. Dan kita kembali sama-sama masjid. Apa latar belakang pun tak apa. Zaman dahulu ada seorang badui. Orang badui ni kira orang macam tak berapa civilized lah. Dia kencing kat masjid. Kencing tu bukan kencing kat toilet. Zaman sekarang pun berapa banyak orang masuk masjid pergi toilet je, berseluruhan kan. Nak pergi toilet pergi masjid. Tapi tak ni. Tapi orang Badui tu dia kencing kat salah satu tiang. Selamba je kan. Kalau zaman sekarang kat Pakistan apa dia buat, orang kencing kat wall, dia jiros air kan, pakai ni, pakai apa, fire engine punya air. Jadi orang ni kencing. Sahabat semua dah nak marah. Nabi SAW sebut nantilah relax. Kalau kau marah pukul dia sekarang, habis air kencing dia berterabur, betul tak? Relax dulu. Ini jadi pada zaman Nabi SAW. Lepas tu baru Nabi SAW kata ini rumah Allah, tak boleh. Jadi maksudnya apa? Maksudnya zaman sekarang, you angkong siau ke, you matrix kudai ke, you tak kisahlah mana ke, you siau pelong ke, you sodio ke, kalau istilah gangster lah. Tapi kalau you latar belakang apa pun, this is your house, this is your home. Di sini kamu dapat pahala, di sini kamu berkumpul, di sini kamu belajar, jangan tinggi-tinggi. Jangan belajar khilafiyah, kecoh dekat Facebook, khilaf ni, semayang malam pun tak ada. Betul tak? Mandi hadas pun tak tahu. Mandi hadas niat pun tak tahu. Kalau wanita mandi hadas macam mana? Perlu duduk tak? Ada anggota dalam yang bila kita duduk menjadi anggota luar. Adik-adik pun tak faham tak apa. Tak ada faham dia. Kesian ada yang under age, ada yang over age pun ada over age dah terlebih faham. Ada yang belum balik, ada yang hari-hari balikkan diri sendiri. Alhamdulillah jadi kita sebenarnya santai. Kita santai tapi kita perlu tahu tak balik. Kita perlu tahu pasal balik, pasal diri kita, pasal azan. Saya ambil satu sebelum kita mula. Ni dah nak start pula mengajar, padahal belum lagi introduction. Tapi kita ambil sedikit lah Rasulullah SAW ajarkan kita doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah tadi yang saya bacakan. Itu semua kita akan belajar. Nabi sebut siapa yang baca doa itu selepas azan, maka wajib baginya syafaatku. Kenapa? Kerana kita doakan makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Kan dengar kan kat radio selalu dengar selalu pasal apa? Pasal nak buka puasa. Bukan selalu jaga waktu sangat. Kalau saya selalu dengar Ustaz, Zuhur mesti saya dengar azan kat radio. Tak adalah, maghrib je orang tanya pukul berapa. Cuba tanya subuh pukul berapa subuh? Subuh 5:43, betul? Confirm? Double confirm? Syuruk pukul berapa? Nak tahu sembahyang duha macam mana? Nak tahu sembahyang duha subuh dengan syuruk, awak ambil, awak divide 1/3, awak plus dengan syuruk. Benda-benda ni semua basic tau. Tapi kita, bukan apa-apa, saya ni sendiri, saya rasa saya tak tahu. Baru tahu mungkin. Betul tak? Macam mana nak tahu waktu duha? Macam mana nak tengok matahari? Ini semua benda basic. Dulu-dulu orang Islam, antara seorang wanita nama dia Maryam Al-Astrolobi. Astrolog tu dia yang buat kajian sehingga boleh tahu bila waktu, macam mana nak cari arah kiblat. Macam mana nak cari arah kiblat kalau kita kat Singapura? iPhone lah Ustaz. Macam senang lah kan? Bukan pakai iPhone. Macam mana? Tak ada masjid. Tengok bintang. Tengok bintang, tapi kalau bintang tak ada, Mambai pun cakap beribu bintang di langit ini menghilang. Tak ada bintang, macam mana? Tengok matahari. Matahari tak ada juga. Faham tak bila tengok matahari itu macam mana? Aku boleh terangkan. Tengok matahari, ni kita akan belajar in detail tapi ini introduction aja. Tengok matahari untuk tahu di mana keadaan kita, timur, barat, timur ke barat, selatan ke utara. Jadi kita tahu mana. So when we know where we are, what is our position, then we will know where is Kaabah. Kaabah kalau kita kat Singapore is north, west, Ni kan north, ni west, so a bit to the west. Sekarang matahari tak ada. North Star bintang 3 sendiri tak ada. Macam mana? Itu perkara basic nak cari arah kiblat. Orang Islam sekarang jangan cakap cari arah kiblat, sembahyang pun tak tahu kan? Sembahyang pun kantoi, sembahyang pun subhanallah. Jadi kita tak nak cerita panjang-panjang, nak balik kepada basic. Rukun Islam. Kan? Nanti kita akan terangkan. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya kasih, Nabi suruh kita doa agar dapat syafaat. Kan kita sebut makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Orang pun sebut kedai kopi paling banyak nak belajar agama, nak belajar politik, nak belajar apa pun duduk kedai kopi. Semua ada, 1001 politik for dummies semua ada. Jadi
Orang kedai kopi saya pernah dengar sendiri cakap, apa lah ni doakan Nabi? Tak payah doakan Nabi lah, kau doakan diri kau sendiri lebih baik. Pernah dengar tak? Nabi dah tentu tempat dia tinggi. Itu namanya dia tak belajar agama. Apa sebab tak belajar agama? Kerana pertama Nabi sendiri yang suruh. Betul tak? Doakan. Kedua, bila Nabi dapat makam yang terpuji, tempat yang tertinggi, agak-agak dia duduk atas itu buat apa? Goyang kaki. Bila di tempat itu Nabi akan memohon syafaat untuk kita. Jadi kita yang paling buruk, kadang-kadang saya pernah dengar orang tanya apa, Rasulullah dengan Muhammad tu sama orang ya? Kesian tak? Kesian. Kita bayangkan tak kisahlah dalam apa pun lapangan background kita, teruk macam mana pun, susah macam mana pun, agama tidak boleh ditinggalkan. Dan percayalah, kalau agama kita tak tinggalkan, Allah akan tinggalkan kita. Allah tak akan tinggalkan keluarga kita dan anak-anak kita. Dunia berapa tahun je babe? 70 tahun. Macam budak-budak motor Malaysia, apa orang panggil? Mak rempit. Dia kata apa? Hidup sekali je bro, kan? Gua rempit pun mati, gua tak rempit pun mati. Baik gua rempit, betul tak? Pasal diorang punya falsafah apa? Falsafah diorang hidup pun akan mati. Baik aku enjoy. Kita punya falsafah pasti akan mati. Kaya mati, berjaya mati, apa pun mati. Tapi kalau mati tak kenal agama, itu yang susah. Jadi ini brief introduction. Boleh kita pergi kepada slide-slide yang perlu. Jadi abang-abang sekalian, back to masjid. Ni sebenarnya saya introduce diri saya lah, takut siapa Muhammad ni masuk aja untuk repeat ni. Saya kenalkan dulu. Terima kasih pertama kerana kehadiran anda semua. We hope that this will be a continuous effect. Kita ada soal jawab, kemudian dan kita ada baca wirid dan zikir. Moga-moga hati kita tenang, kita bawa zikir-zikir tu di mana-mana kita ingat Allah. Ya. Sekarang dah tak ada zaman ingat perempuan lagi ke ingat lelaki lagi. Sekarang zaman ingat Allah. Allah ingat Allah, semua akan datang kepada Allah. InsyaAllah. Boleh kita please slide. Okay, next ni semua pasal diri saya sikit-sikit je. Nak bawa world sendiri tak payah. Okay, baik. Okay dah. Faiz ni menyampah nak tengok pasal ni. Baik. Sebenarnya saya ada satu gambar tadi saya nak share. Tapi gambar tu terlalu orang kata ni bukan RA selalu macam parental guidance lah pasal budak-budak kan. Tadi baru cakap pasal mandi hadas, duduk ada isi yang dalam jadi luar, luar jadi dalam je dia dah tak faham dia kan. Duduk isi luar jadi dalam, dia berak ke apa tu? Bukan dia bukan tu nanti kita belajar buat ni nanti sendiri Baik, kenapa saya bawa gambar ni? I'm just telling that saya dahulu belajar di Madrasah Al-Junaid Islamiyah dan semenjak hari ini saya tidak pernah melupakan guru-guru saya walaupun mengajar saya alif, ba, ta. Kerana dengan alif, ba, ta yang ajar kita itulah kita dapat pahala dan mereka dapat pahala. Belajar dalam. Tapi kalau kita sembahyang, yang ajar kita alif, ba, ta tu guru-guru kita, jangan kita lupakan. So saya harap guru-guru kita yang pernah didik kita, anak-anak guru-guru kita yang pernah ajar kita ABC, sekular ni guru pun tak apa, hormati. Jangan pula kita tak hormat. Berkah ada, Allah pandang. Kalau kita nampak apa untung aku pergi hormat, Allah pandang. Awak hormat orang yang Allah agungkan, insya-Allah hidup awak selamat. InsyaAllah. Madrasah Al-Junaid Islamiyah tu gambar memang saya memang dah baik kan, nampak gambar dia dah tahu kan. Now alhamdulillah saya dikurniakan 2 orang anak. Itu isteri saya bukan anak saya Jangan orang ingatkan anak dia besar juga kan. Saya kadang-kadang keluar orang ingatkan isteri saya, adik saya ke apa. Okey, satu Muhammad Nabahan, satu Muhammad Nu'man. Okey lah, macam Upin Ipin juga. Orang kata Upin Ipin memang cute, tapi kalau duduk satu rumah dengan Upin Ipin, saya boleh jadi Kak Ros juga. Banyak stress lah. Baru saya backup Kak Ros lah. Orang semua tu, Kak Ros jahat Kak Ros jahat. Kau duduk dulu dengan Upin Ipin, baru kau jadi Kak Ros juga. Jadi saya belajar di Universiti Al-Azhar. Tentu kita pergi Sinai, we enjoy ourselves. Kenapa saya taruh gambar wirid ni? Sebenarnya ada satu gambar, I think maybe kalau saya jumpa ataupun saya rasa dah uncensored, saya share lah. I mean we all come from different background. Ada gambar tu saya, bukan saya cakap saya dangkong lah tapi gambar tu saya gambar saya. Ada yang pegang rokok, ada yang nganting-nganting, ada yang tiang, ada saya tentu tengah pakai gonceng semua kan, apa-apa semua. Saya saja je lah, zaman-zaman tu. Kalau awak tengok gambar-gambar dulu pun ada yang hip hop kan, pakai bandana kat kepala semua kan, macam-macam lah. Jadi yang saya nak tekankan, saya dan juga kita semua sebenarnya bukanlah kita malaikat. Semua orang buat salah, semua orang ada perasaan, ada boy girl relationship, semua orang ada masalah-masalah. Tapi saya harap dan saya seru untuk sama-sama kita belia-belia, jangan kita tinggalkan agama Allah. Jangan kita tak spare. Allah beri kita umur, seminggu sekali je kita spare untuk kita pelajari apa yang Allah nak sampaikan kepada kita.
untuk belajar bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji. Kalau cakap bab solat, okey, saya dah terror dah ustaz solat, bagus. Tadi saja saya solat maghrib, ada seorang imam. Apa tadi? Syafiq ada? Mana Syafiq ada? Bagus, bacaan bagus, doa bagus, apa bagus. Tapi apa yang kurang sikit? Bila dia imam, saya baru nak masuk masbuk. Saya baru nak masuk masbuk kan. Dia Allahu Akbar, dia rukuk tau. Saya baru nak masuk, baru nak Allahu Akbar rukuk, sami Allahu liman hamidah. Alamak, tua sampai budak lah. Pasal kalau saya rukuk sama-sama dengan imam, saya dapat rakaat tu tak? Don't worry, I will not go very fast. This is just introduction. We will go one by one later. Tapi just for you who understand, masbuk tu masuk lambat masuk tak sempat Fatihah. Saya masuk, dia tengah rukuk. Most common mistake, orang masuk, orang buat macam mana? Allahu Akbar tu rukuk, salah. Dia kena takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu rukun kauli. Dia kena Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu boleh rukuk. Okey, itu one subject. Tapi tadi saya masuk dalam kabut, dia tengah rukuk, dia sami Allahu liman hamidah, macam sabu pula. Saya cakap, alamak, cepat-cepat bangun. Ketahui dalam solat ada rukun panjang, rukun pendek. Nampak? Kita tak perasan. Ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama Melayu, bapak-bapak, datuk-datuk kita dulu, samsing macam mana pun, diorang belajar benda ni everyday. Pasal diorang duduk dalam suasana kampung, suasana rumah. Ada rukun panjang, rukun pendek. Maksud rukun panjang apa? Dalam sembahyang, bila yang kita boleh lama-lama? Bila rukuk kita boleh lama. Kenapa kita boleh lama? Nak kasih peluang orang masuk. Macam tadi tu, nampak kita tengah rukuk, nampak orang nak datang, kita boleh lama sikit tunggu, supaya kita dapat bantu dia dapat rakaat tersebut. Dalam kata-kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kepada kebaikan dan takwa. Dalam solat aja ada dia punya sciences dia sendiri. Bila rukun panjang lagi? Bila sujud. Itu panjang. Bila rukun panjang lagi? Bila tahiyat. Pasal kalau kita tahiyat, orang datang masuk, kita boleh lama-lama sikit supaya dia dapat masuk jadi hukum imam makmum. Rukun pendek bila? Bila iktidal. Itu tak boleh lama. Sami Allahu liman hamidah. Tak boleh. Dia tak boleh lagi lama, kecuali kalau doa kunut. Dia bukan kunut panjang, kunut pendek, kunut bukan bila makmum ada masanya, imam tak baca doa kunut, makmum boleh baca kunut tak? Nampak benda-benda bisik ni kita tak tahu. Itu kita akan pelajari Takkan semua tak akan habis Orang belajar setahun pasal solat, insya-Allah. Jadi saya sebenarnya ada satu gambar tu nak bilang, walaupun dalam masa yang saya tak adalah macam budak bayi sangat macam-macam. Saya tak cakap, susah nak cakap saya tak cakap saya pernah buat lah tapi takut jadi kebanggaan. Dosa kita yang lampau kita tutup, bukan kita bangga. Jangan pula buat dulu jangan ni man slasher ni aku lah man parang padahal parang kat rumah pun je, potong timun je ni dulu boy lover, boy Romeo. Berapa banyak gadis-gadis telah terpikat. Jangan kita banggakan, patut kita menyesal dengan masa-masa yang kita dah bazirkan. Yang saya nak sampaikan kat gambar tu sepatutnya adalah, apa pun latar belakang kita, make sure kita ada basic kita apa? Agama. Alhamdulillah, saya pada masa kecil tu pasal ada kenal dengan orang-orang yang memang pergi majlis zikir, pergi majlis ilmu. Jadi walaupun orang pergi clubbing, walaupun orang pergi roots, untuk hard rock cafe, apa macam-macam semua, tapi at the same time ada juga pergi masjid, ada juga pergi kelas agama. Saya bukan suruh pergi club, aku dah pergi masjid. Club aku belum pergi, bagus juga ada balance. Maksud saya tu, siapa yang walaupun latar belakangnya apa sekalipun, jangan tinggalkan agama. Baik, next. Amanah saya baru-baru ini sekarang, alhamdulillah, atas berkah guru-guru, saya bertugas di Masjid Jamiah Rabita di Tengah. Ini slide tadi Pak Maghrib punya buat jadi kelam kabut sikit. Dan juga saya diamanahkan oleh ROMM untuk menjadi naib pagi. Jadi kalau siapa-siapa nak nikah okey, insya-Allah. Tapi saya akan tanya dulu, nak nikah ni, apakah hukum istihadah? Kalau istihadah, kalau istihadah awak nak buat istihad tak kahwin sudah bang. Dah sunat belum? Kita tengok dah bang. Sebab itu, kalau boleh kita nak kahwin, nak bimbing keluarga. Come on guys, mana ada orang tak ada financial punya duit? Selalu semua cakap masalah perceraian apa? Financial. Orang kat Indonesia, orang kat Gambia, orang kat mana-mana, financial lagi teruk daripada awak. Rasulullah SAW kaya ke? Kenapa sampai okey?
Pasal dia ada basic agama, dia tahu bila syaitan nak tipu dia, dia tahu. Suami isteri tahu mana undang-undang Allah, mana undang-undang perasaan sendiri, mana ego. Jadi kena ada basic agama walaupun nikah. Dan juga ROMM sebagai naib qadi, dan baru-baru ini saya punya program di Wahna masih ada lagi setiap hari Khamis 6.30. Lepas ni terus pergi recording selalu Rabu malam. Dan juga saya sebagai kaunselor di Religious Rehabilitation Group. Banyak daripada orang-orang dia tak belajar macam ni, tak belajar pakai kitab, tak belajar pakai guru, tak belajar soal jawab. Internet self-radicalize. Tengok ustaz-ustaz ni semua kafir, orang-orang ni semua habis saya nak bom. Jadi tak, awak tak nampak kita kena counsel budak-budak tu. Berapa banyak yang nak bom? Orang kan apa, Singapore semua happy-happy je. Banyak yang dah jumpa kebenaran, jumpa agama. Psychologically kita panggil apa tau, they want to redeem themselves. Macam aku dah teruk so aku nak buat baik. Nak buat baik, so I need to do something. Jadi aku macam do something for the eyes of Allah, for God lah, kan? So bila dia buat sesuatu yang tak kena dengan ilmu, he tends to make radicalization. Dia nak pergi Syria, nak jadi mujahid. Subuh tak bangun, kelakar tak? Tapi nak pergi jihad. Jihad ni nak pergi Syria. Apa kau cakap jihad, Syria bukan jihad? Subuh kantoi, macam mana ni? Jadi prioritization, aulawiyat, semua kita kena belajar dalam Fardu Ain. Seterusnya sebagai Assistant Secretary dalam Persatuan Ulama dan Guru-Guru Jamiatul Ulama. Itu antara amanah-amanah yang sekarang saya diamanahkan. Baik. Dan keberkahan ini membawa saya kadang-kadang dapat jumpa ulama-ulama. Best tau. Dapat jumpa Ustaz Kazim. Itu Malaysia, Singapura jangan kita lupa. Tolong jangan pergi syarahan orang Malaysia apa-apa. Tapi ustaz-ustaz kita yang pergi masjid, yang pergi naik kedai kopi, pergi pasar, semua kita tak hormat, ya. Walaupun saya dapat peluang pergi jumpa Ustaz Azhar, pergi jumpa Ustaz Don, Ustaz Kazim, Ustaz Habib Ali dan banyak lagi. Ini semua peluang-peluang untuk kita belajar. Tapi tolong jangan kita remehkan ulama-ulama kita di Singapura. Baik, konteks kita ada konteks kita sendiri. Ini satu nasihat. Yang di sebelah situ mak saya, Saya hormati dan saya harap tuan-tuan, adik-adik, kalau kita fardu ain kuat, agama kuat, kaya macam mana pun, tapi kita tak dapat redha daripada ibu kita, tak dapat redha dari guru kita. Itu antara guru Madrasah Junaid, Ustaz Almarhum Ustaz Fir, guru kepada Ustaz Abdillah Al-Jufri pun. Bukan guru kepada Mufti. Mufti ni guru Ustaz Abdillah. Ustaz Abdillah ni guru Ustaz Fir, baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu. Tolong kita cari peluang untuk kita dekati ulama-ulama. Nabi SAW dah sebut, Nabi sebut mathalul jalis salih kahamilil misk, seperti orang yang perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang baik seperti penjual minyak wangi. Mesti jadi baik. Sikit-sikit pun okey. Contoh salah satu daripada lagu Tombo Ati, pernah dengar kan? Kaping telo ongkang saleh kumpolono. Ada 5 kan? Kaping pindo salat wong laku nono. Kaping telo ongkang saleh kumpolono. Kaping papat kudu tu engkang luwe. Kaping 5 dikir wongi engkang suwi. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Aku kalau merepek pun bukan korang tahu kan. Ada lagi bahasa Jawa halus. Ini nasihat-nasihat orang Jawa dulu dalam lagu-lagu supaya kita minat. Bukan lagu-lagu untuk dilalaikan, untuk minat dan kembali ingat Allah. Ya. Dan ini kata-kata daripada seorang ulama tasawuf, Ibrahim Adham. Katanya obat hati 5 perkara kan. Pertama, baca Quran dan maknanya. Orang baca je. Ila fi Quraisy baca, Alam Tara Kaifa baca. Dah baca tapi makna sampai sekarang tak tahu. Mungkin sesekali kita boleh tafsirkan. Sesekali saya boleh tafsirkan kerana saya sama-sama minat dalam bidang tafsir dan juga saya lepasan kuliah tafsir juga dan saya sangat minat. Mungkin kita boleh kongsi. Bukan saya tafsirkan, ulama-ulama tafsirkan, kita kongsi. Ya, baik. Jadi yang kedua, zikir malam. Ketiga, dengan orang soleh kumpul. Jadi gambar ni saya cuma nak sama-sama kita berkumpul and make good companion of within yourself. Siapa tu orang soleh? Cari orang-orang yang baik. Cuba tengok anak kita kalau dilahirkan, kita buat apa? Tahnik. Kita pergi kat siapa? Zaman dahulu pergi Rasulullah. Zaman sekarang kita pergi siapa? Ke orang-orang soleh. Supaya apa? Keberkahan anak tu sampai bila-bila pun dekat dengan orang soleh. InsyaAllah. Ya.
dan juga kepada ibu kita. Baru-baru ni kan ada satu, I was back in Dubai ke Kuwait, I just had a trip, but I received a text message or WhatsApp yang viral lah. Dia kata apa, nak apa nasihat seorang ustaz kepada anak dia, kan. Bapak dia cakap, nak, tadi faham tak kuliah ustaz? Pertama sekali kena hormat siapa? Ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Kan ada lagu kan? Who next your mother? Who next your mother, kan? And then your father. Macam maki mana dia, kan? Jadi siapa? Ibumu. Ibumu. Kemudian ayahmu. Betul tak? Dah. Lepas tu they make a joke out of it. Bilangkan mak, kalau nak ada 3 ibu, bapak kena kahwin sampai 3 kali. Wah, nampak tak akak? Sebab mak dia reply kan, ni ada terung satu. Ingat tak? Ni terung satu, bilang bapak, kalau ada 4 orang macam mana nak makan terung ni? Potong kan? Bilang bapak kau potong 4 juga, macam-macam. So nampak macam kotor terakak, tapi sebenarnya hadis Nabi. Kita tak boleh main-main. Zaman sekarang, zaman orang dah tak kisah hadis Nabi. Itu apa, diorang make joke out of it. Baik. So ibu kita hormat. Tidak ada kasih sayang. Awak berjaya macam mana pun, agama tak ada, mak kita tak tenteram, tak bersama, tak gembira, hati kita tertahan untuk gembira. Tambahan lagi, ibu punya doa, bukan ke akhirat awak nampak, kat dunia awak dah nampak. I think most of us experience that. Once our mother redha suka, you will see the success in this world. In this world. Ya? Tengok cerita siapa? Uwais Al-Qarni. Kenal Uwais Al-Qarni? Seorang tabi'in yang tak dikenali orang, tapi kerana dia sayang kepada ibu dia. Kalau siapa nak dengar kisah Uwais Al-Qarni, hari Ahad ini saya akan ada kuliah di Masjid Al-Kaf. Pasal saya nak cerita panjang. Uwais Al-Qarni, siapa nak dengar kisahnya, insya-Allah saya berancang untuk membawa kisah Uwais Al-Qarni pada hari Ahad ni, sambutan hari ibu di Masjid Al-Kaf di Reservoir bersama Fadil Ustaz Fauzi. Baik, tengok Uwais Al-Qarni dengan ibunya. Tengok masalah sama. Tengok siapa? Alqamah, kisah Alqamah dengan ibunya. Orang Melayu tengok maling kundang. Tengok siapa lagi? Tengok tanggang. Itu semua dekat dunia dah nampak, ya. Belum lagi ke akhirat. Dan ada hadis-hadis Nabi dan kata-kata ulama, di dunia lagi kamu dah dilihatkan. Sebab itu almarhum Sudirman nyanyi apa? Ayah dan ibu wali keramat. Kan apa makna wali keramat? Atau orang Melayu dulu panggil kerana doanya makbul kat dunia. So saya harap pelajar-pelajar ataupun mereka yang hadiri kelas Back to Masjid, bukan hanya hatinya dekat terpaut dengan masjid, bukannya hatinya dekat terpaut dengan Allah dan segala perintah Allah dan Nabi-Nya, bukannya hatinya terpaut dengan cinta Nabi, hatinya terpaut kepada ibu bapa dan ulama. Ini teras kita, ibu bapa dan ulama. Apa pun jadi, ibu bapa dan ulama perlu kita rapat dengan mereka, ya. Baik. Orang yang dekat dengan masjid, saya cuba tiba-tiba teringat, orang yang dekat dengan masjid, Nabi sebut syabun, 7 golongan yang di bawah lindungan dan naungan Allah, di hari tidak ada lindungan dan naungan Allah, belia yang hatinya terpaut dengan masjid. Moga-moga Allah jadikan kita belia yang sedemikian. Baik. Okay. So this is basically what we'll be learning. I will stop at 9, insyaAllah. So we have a question and answer session. This is just an introduction. But basically, apa makna fardu ain? Fardu ain adalah setiap orang Muslim secara aini dia wajib mengetahui perkara itu. Hatta isteri, kalau seorang isteri suami dia tak boleh ajar fardu ain, dia wajib belajar fardu ain di luar tanpa izin suami. Nampak? Padahal nak keluar rumah tanpa izin suami, mak nak datang tanpa izin suami pun tak boleh. Padahal mak kita nak datang, isteri lah, mak nak datang, tapi suami tak izinkan. Boleh masuk? Kalau rumah mak mertua, suami dia jangan step tak izinkan. Aku tak izinkan mak kau balik rumah sini, padahal rumah mak dia lah. Itu jangan berangan, maksudnya ni rumah dia, maksud even to that extent pun tak boleh. Tapi there's an exception. What is the exception? Fardu ain, kalau tak boleh, suami tak izinkan pun masih boleh belajar. Jangan pula awak-awak pergi kelas, mak bapak tak bagi, Ustaz Nuzan cakap fardu ain, saya mesti belajar. Tak payahlah, negotiate lah. Tak payahlah macam dramatik sangat, negotiate lah, saya nak pergi kelas, besok ada exam, musim exam, tak payah datang, esok datang sini, tak payah nak, ini wajib ni, balik tiba-tiba jadi tak pasal-pasal, jadi tegas lah, Okay. So fardu ain consists of tauhid, fiqh and akhlak. Tauhid, fiqh and akhlak. Akhlak is tasawuf juga, sampai call it that. So kita tak akan belajar tentang hukum bank, CPF punya bank apa pun tak.
before you go to the extent, let's learn makna syahadat. Let's learn apa hukum melafazkan syahadat, konsep syahadat, syarat-syarat 2 kalimah syahadat. Kita tahu syahadat tu apa? Bukan syahadat yang cerita hantu dulu-dulu tu bukan maafkanlah hamba tu, bukan Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi apa konsepnya? Rukun-rukun iman kita akan belajar. Percaya pada malaikat. Siapa tu malaikat? Macam mana sifatnya? Boleh tak kita lihat? Ataupun malaikat lihat kita? Siapa tu jin? Adakah dia jin Samsudin? Adakah dia jin Antonik? Siapa tu? Nak kena belajar lah, kan? Ini semua di antara perkara-perkara ghaibiyat yang bersangkutan dengan tauhid. Percaya pada hari kiamat. Okey, saya nak stop sekejap 2 minit cerita pasal hari kiamat. Ada orang dia susah nak percaya hari kiamat. Like 80s 80s bukan 80-an lah, 80s lah dia tak percaya Tuhan 80s dia kata sabar, belakang panas tak? Kipas tak buka? Okay, I have to apologize. Kelas kita ni sementara we will have an auditorium bawah. Kita boleh buat kat rooftop. Ni cuma testing je testing ground dulu relax, chill but the mosque belum lagi siap betul, projector pun belum ada, mic belum ada. But in short time after hari raya confirm insyaAllah semua dia ada Jadi datang bawa baju raya, baju kurung semua sekali Okay, back to our hari kiamat. Hari kiamat ada certain 80s orang yang tak beragama, dia susah nak percaya. Dia kata lepas mati lah. At least Buddhist dia ada reincarnation punya konsep. Dia kata dia akan masuk jadi kucing, dia ni masuk jadi ni Siapa dah selalu tengok cerita orang Pehong ke apa-apa segala faham lah jadi to the west, jadi monyet sekejap dan apa-apa semua. Okay, tapi kalau orang yang tak percaya pada agama, dia kata habis-habis, mati-mati. That's why in life dia betul-betul all out. Macam mana kita nak yakinkan diorang? Pertama kita kena tahu apa tu hari kiamat. Tanda-tanda dia apa? Kita tengok salah satu tanda-tandanya yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang yang peniaga-peniaga kambing, lembu ataupun pengembala, mereka akan berlomba-lomba untuk buat bangunan yang tinggi. And it happens now. Look at Burj Zamzam, Burj Dubai. And siapa yang akan beat Burj Dubai? Siapa? Dubai punya world's tallest building, siapa yang akan beat in few years? Saudi, Jeddah. Not America, not Europe. So benda-benda ni dah prophesied by Rasulullah SAW. A lot of things has been prophesied. So if we know the prophecies, we will have more faith. If we have more faith, we will have more dignity and more spirit for us to make ibadah, and we have more reason for us to live. The important thing is the faith here. Kita kadang-kadang tak beriman, masuk pergi kerja, balik kerja, bangun tidur lagi. Macam tu lah. Bangun tidur lagi kan? Ni dengar lagu dia? Bangun tidur lagi. Tu dia kata okay, dah mati dah dia Baik. So hari kiamat kita mesti tahu. Antara ni yang saya nak kongsi, baru-baru ni di India ada satu clause yang mana wanita kalau dia dirogol, maaf kalau anak-anak ada banyak kat sini, dia gangbang ke apa kan, rogol ramai-ramai. Bila wanita tu dirogol, dulu-dulu mereka tak akan dihukum sampai mati tu, lepas itu 3 tahun aja. Bayangkan perasaan bapak wanita tu dan wanita tu semua. Tak adil kan? Tak adil. Dulu ada yang namanya Hitler. Kenal Hitler Hitler Mikun masker ni Ya dah lah Betul serius saya tak pakai visa pendek lah Hitler, how many Jews and gays diorang dah bunuh? Millions of gays. Kalau dia hidup zaman sekarang bagus dengan LGBT punya hal ni belum lagi nak cakap pasal LGBT. Pak Duain tak kuat, macam mana nak cerita pasal benda tu semua? Macam mana nak ada iman yang kuat? Betul tak? Okay. Kalaulah kita tangkap Hitler, kita tangkap orang-orang, tangkap Hitler. Sekarang ni ada juga contoh. Apa lagi saya tangkap? Tangkap. Bila kita tangkap dia, macam mana kita nak hukum dia? How are we going to justify and actually berjatuhkan hukuman pada dia? Minum air sabun. Dulu dah kita nak ada kisahnya dekat bukit belakang sana. Bukit apa? Bukit Candu Bukit Candu tahu ke tak Candu? Okay. Bukit Candu di belakang sana minum air sabun. Orang Jepun Lim Bun Seng ke apa dulu kata apa? Kuku semua kena cabut. Wah, kan cruel macam cerita-cerita kat TV sekarang. Kalau itulah dia kita buat tu semua, adakah ia akan compensate dengan
nyawa yang dah berjuta dibunuh. Tak. This is life we are talking. What I'm doing to is just torturing. It's pain, but it can't be compared with life. Betul tak? Okay, kita tak mau cucuk kaki dia, jari dia tak nak. Kita cabut misai dia satu-satu dia bilang. Mana sama? Betul tak? Ini misai, itu nyawa. Misai pun ada berapa ribu je. Jutaan orang dia bunuh. Jutaan sampai orang kata jalan kat tempat situ semua berlumuran darah. Holocaust. Dan ini bukan Hitler dia, zaman perang apa? Sekarang bulan apa? Bulan apa? Nasib baik dapat jawab, Alhamdulillah. Bulan Rajab, selain daripada peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa apa berlaku? Pembebasan Baitul Maqdis. Salahuddin Ayyubi masuk Baitul Maqdis, dah menang semua perang, tak bunuh satu single nyawa, tak rosakkan satu single bangunan pun. Orang tentera salib, Crusaders, bunuh orang Islam. Bila dah menang, all the civilian dia bunuh. Sampai-sampai kata ulama dah bunuh semua, masuk kaki, darah sampai kat baras lutut kaki. So bukan zaman yang kita sebut zaman kebaikan. Ya iyalah, ya Indo, bisa aja ya. Bukan hanya zaman siapa namanya Hitler, zaman Salahuddin Ayyubi pun terjadi pembunuhan. Tapi kalau kita tangkap orang yang buat pembunuhan dan kejahatan tu, will it compensate? Sama tak? Sama. So that's why you need hari kiamat. Your logical mind will need keadilan yang mutlak hanya pada hari kiamat. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kami seksa hamba Allah tu, kami akan gantikan dengan kulit yang baru. Nampak? So setiap kali mati hidup balik, dapat lagi, mati hidup balik, mati hidup balik. Jadi maksudnya apa? Maksudnya keadilan yang mutlak, bukan di dunia dengan akhirat. So your mind, kalau kita belajar fardu ain, kita fikir dengan akal yang logik, bermakna perlunya ada hari kiamat. Perlunya ada hari kiamat. Maksud kita kadang-kadang kena beriman. Takut-takut kadang-kadang kita duduk teman salah, betul ke ada hari kiamat ni semua? Aku ni kat dunia ni betul ke? Allah ni ada ke? Wujud ke? Once itu je dah snap, itu bermakna kita tak iman. Susah nak dapat husnul khatimah. Husnul khatimah tu mati dengan iman, Tapi tak semudah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita confirm. Kalau awak belum lagi pressurize sahaja, awak dah ragu, kata ulama. You are not being pressured. You are not being pressured, but you still have this syak ataupun keraguan. Apatah lagi bila you being pressured di akhir hayat kamu, dalam keadaan sakit, sakaratul maut sakit, iblis datang bawa muka bapak kamu, bawa muka guru-guru kamu, bawa muka ulama kamu. Agama Islam ni tak betul. Yang betul ni sebenarnya agama Buddha. Bapak dah salah, bapak ni sekarang kena azab kat neraka dah ni. Sekarang Tuhan kasih untuk berikan kamu apa chance. Kita pun rasa, oh bapak terima kasih. Iblis akan gunakan apa pun taktiknya. Tapi itu dah pressure macam itu lagi senang tertipu. Sedangkan sekarang aja kita dah boleh ragu. Biar betul malaikat ni ada. Kita tak betul je. Biar betul Tuhan ni ada. Biar betul hari kiamat ada. Jadi sebab itu, dengan belajar fardu ain, keimanan kita akan mantap. Yakin. Tak ada biar betul, yakin kita pada agama kita. Dan kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh keyakinan, penuh makna dalam kehidupan. Sifat 20 kita akan belajar. Sifat 20 kita akan belajar dan kita akan hafal. Ya? Tak adalah exam, tak adalah. Tapi kalau boleh kita recite selalu. Apa-apa lagu lah, Allah wujud qidam baqa boleh, ataupun Allahu 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 Allah, kan ada kan? Macam mana lagu dia macam tu? Wujud satu sama qidam baqa, ataupun La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Allahu wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Kita sembah Allah tapi tak tahu sifat Allah bagaimana. Jadi kalau nak kenal Allah betul-betul, tengok segala sifat, nama-nama Allah. Ini semua fardu ain. Ini basic everyone, every Muslim needs to know. But sadly, we jump to that part of khilaf, we jump to that part of other things, but we miss out the basic fundamentals, and that is fardu ain. Please. Tauhid, kita siapa tu munafik, siapa tu kafir, selalu mengkafir-kafirkan orang. Cuba tanya definisi kafir apa? Tahu? Apa definition dia? Tahu. Apa definition orang munafik?
Apa perbezaan kafir khafi, kafir jali, kafir apa? Ini basic. Next. Kemudian kita akan belajar fiqh. Fiqh ada wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Saya nak tanya satu, sunat. Sunat adalah perkara yang mana bila kita lakukan dapat pahala, bila kita tinggalkan tak dengar? Rugi, Masya Allah. Jangan salah, ni semua orang yang dah biasa belajar. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tapi jangan cakap tak dapat apa-apa, rugilah. Rugi. Kahwin wajib ke sunat? Siapa dah kahwin sini? Ajak, bang, kahwin wajib ke sunat bang? Rugi tak kalau tak kahwin? Rugi, nampak? Dengan senyum maconya macam rugi. Nampak? Ini macam mana orang dah barang ya. So, saya tiba-tiba nampak ada belia purba pula Ada belia purba di sebelah ni. Silakan. Kita akan belajar taharah, bersuci. Apa yang namanya hadas besar, hadas kecil. Bila lagi kita contextualize sikit lah. Kalau duduk kedai kopi, dia pakai Guinness Stout, anti kau punya botol. Lepas tu kita taruh Milo Ice pula. Ni suci macam mana ni? Suci dalam debu ke apa benda ni kan? Kemudian jenis-jenis bersuci. Bagaimana nak bersuci? Anjing kat depan jiran kita pelihara anjing. Macam-macam lah Tak ada, belum pernah dengar PRC pelihara babi mu belum lagi Belum apa-apa Okay. Adab buang air. Buang air ni pun dalam Islam kita kena tahu macam mana istinja. Kalau tak ada air mana? Tisu, batu. Mana satu? Bagaimana? 3 kali. Tangan macam mana? Macam mana nak tahu dia dah bersih ke belum? Saya kasih contoh. Kita wajib istinja, bersihkan. Kalau saya makan batu, betul-betul batu makan. Ini contoh aja. Saya buang air besar, keluar batu juga. Batu yang saya makan lah, bukan batu lain Batu, the same batu. Tak ada apa-apa najis pun. Wajib tak saya istinja? Tak wajib. Tapi batal tak wuduk saya? Batal. Jadi perkara ni kita nak kena dah automatic lah, fingertips lah semua fingertips insyaAllah. Erti wuduk, syarat-syarat wuduk. Next, tayamum. Awak kalau accident kat sini, biasalah motor takkan nak jalan pelan-pelan, baik berbasikal kan. Mesti nak nampak kuatnya, nak drop dia, nak corner juga kan. Accident, sini patah, sini luka. Macam mana nak ambil wuduk? Macam mana nak bertayamum? Jadi perkara yang basic. Duduk kat hospital, kita ada jab kat sini, apa-apa macam mana semua. Baik. Akhlak pula. Ini kena lompat banyak PK, dia sebenarnya ada banyak tajuk-tajuk dalam fiqh. Lompat tak ada. Tajuk-tajuk dalam fiqh ada pasal nikah, ada pasal solat-solat sunat, solat tarawih, solat isyraq, solat istisyraq, solat ghaib, solat jenazah. Malu kita. Ni siapa pun yang jelas anak-anaknya almarhum yang mana satu tak apalah Tuan Haji Imam lah. Ni anaknya almarhum mana satu tak apalah Tuan mandikan lah. Habis orang mandikan kasar-kasar marah. Kita tak tahu mandikan. Bukan suruh jadi pemandi jenazah, tapi suruh tahu basic supaya kamu boleh sama-sama. Bila dah meninggal apa jadi? Macam mana? Dia tahu. Awak boleh tanya, lepas tu tanya, kenapa tak boleh taruh cermin? Ada orang tanya, kenapa kena tutup cermin? Tanya je tak apa. Cuma kita akan belajar basic. Kalau saya tak tahu, bukan saya nak jawab. Tanya je, jawapan belum tahu aja. Sunat-sunat mandi, darah haid. Muslimah kalau segan boleh tulis. Laki jangan step. Darah aku bukan darah aku chill lagi. Jangan. Nanti kalau isteri ada kan tak tahu macam mana nak jawab tanya je. Kalau nak tahu apa haid, apa istihadah, apa darah wiladah, berapa haid yang paling sekejap, berapa haid yang paling lama. Darah aja ada 4 jenis, kuning, keruh, macam mana, merah, macam mana. Ini bab kesucian diri. Kalau kita tak tahu, malu. Cakap belajar pasal tinggi-tinggi. Suci diri kita kena belajar. Next. Dan akhlak yang elemen ketiga. So pertama tauhid, second faith, ketiga akhlak. Akhlak ni 10 perkara yang sunat dilakukan sebelum solat. Ni semua sunat-sunat. Next. Ni semua dalam faith bukan akhlak. Ni ada error Ni semua dalam faith. Rukun-rukun sah salat, rukun-rukun solat, syarat sah salat. Macam selalu sembahyang, yang paling saya tak tahu sampai sekarang, takbiratul ihram. Itu rukun, itu kena sebut. Tapi rata-rata saya nampak orang sembahyang macam ni. Tak sah. Kalau tak tahu mungkinlah dapat hilanglah. Mungkin tak dapat diberi ganjaran tapi tak dihukum dosa. Tapi kalau tak belajar, sembahyang tu nak tahu tapi tak sah. Belum cerita pasal khusyuk lagi. Khusyuk another level lagi. Baru level tentang hukum. Mana syarat sah, mana rukun. Baik.
Next. Adab terus bacaan. Okay, ini semua masih fake Hukum solat jemaah, hukum solat Jumaat, solat jamak kasar. Kadang-kadang kita ni selalu misconception pergi luar negeri kata macam ni orang selalu misconception pergi luar negeri. Dia kata first 3 days saya boleh jamak. Kau dengar lah. Dia nak pergi England lah. Contohlah dia nak pergi tengok game Liverpool ke apa kan. Masih ada harapan ke apa kan. We never win anything ke apa. Allah malam lah minta maaf Saya dah nombor 7, tak kisah. 7 place lah. Tak kisah, memang di season dah out lah, tak kisah. Minta maaf muslimat, kita buat masak-masak lain kali Tak bawa periuk lah hari. Baik, jadi kita nak pergi luar negeri. Dia nak pergi luar negeri tau. Bila dia nak pergi luar negeri, dia nak pergi sebulan. Lepas tu first 3 days dia solat jamak. Boleh tak? Nampak? Mesti tak boleh. Tak boleh. Tapi kita akan belajar pada tajuk ni. Tapi kalau awak rasa ni berapa lama lah, you can just write in question and we can try to answer at our last 30 minutes session. And another problem, orang kahwin. Tahu tak orang kahwin? Orang kahwin apa, siapa yang nak kahwin apa, tak lama lagi Muslimah, dia dah pakai makeup, dia bilang tak nak lah. Mak andam cakap, awak kalau saya makeup lagi kena charge lebih tau. Mak andam cakap, habis saya macam mana nak sembahyang zuhur, habis macam mana ni tak sempat, ni nak kena pergi makan, balik potong kek lagi, lepas tu nak dihiris-hiris, dihiris leceh lah tu dah tutup aurat dah bagus. Yang tak tutup aurat tu jangan campak-campak ni, campak asid bagus tutup aurat tu. Apa yang kata tutup aurat? First day awak become a wife, suami awak tanggung pahala, suami awak tanggung dosa. First day dia tanggung dosa. Orang semua nampak tak pakai aurat, tak pakai apa? Tudung, buka aurat, tak ada rasa jealous. Ni ada pula mak andam cakap, tak apalah, kau tak payah makeup ni, nanti leceh. Kau sembahyang jamak aja, dia bilang. Zuhur kau jamak dengan asar aja, dia bilang. Boleh tak? Saya macam nak cakap dengan mak andam, lepas kahwin bukan boleh jamak, boleh jimat. Jangan salah mak andam. Jamak solat zuhur asar tak boleh. Ni salah, ni mistake Ada ni terjadi. Okay, next. Ibadah solat jenazah, bacaan takbir, doa arwah. Itu ni masalah khilafiyah Tapi kita kena belajar apa sebenarnya dasar-dasar kita baca tahlil. Kenapa kita? Doa macam mana kita tahu sampai ke tak? Itu semua fardu ain. Baik, next. Ibadah solat, sunat rawatib, sunat duha. Okay, next. Solat sunat. Berapa banyak solat sunat nampak? Kita perlu kita tahu. Puasa yang mana sebulan lagi kita akan bersama-sama sebulan setengah. Dan tadi Abang Zaki dah beritahu, insyaAllah kita akan ada iftar sama-sama. One of the days kita iftar, kita qiyam. Bayangkan sama-sama iftar kat masjid, qiyam kat masjid. Kalau wanita uzur pun boleh datang qiyam baca zikir-zikir Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak apa Baik, time makan action paling lapar sudahlah. Lapar. Okay, puasa lagi. Zakat. Zakat harta bagaimana, zakat fitrah apa. Next. Terus haji. Haji tamatuk lain. Kita kalau cakap pasal haji, orang yang dah pernah pergi haji dia tahu. Yang tak pernah pergi haji, saya main dah masuk haji, saya tahu lah, dia bilang Itu sebab kita kena tahu. Mesti ada cita-cita dari sekarang, aku nak pergi haji. Tak boleh kita cakap nanti dah lepas stable kan, dah anak dah besar-besar sikit. Cik kahwin pun belum, anak dah besar-besar sikit tak laku lagi, nak ada anak besar-besar sikit. Dari sekarang tanamkan niat, taruh nama. Dari remaja taruh nama. Awak tahu nama sekarang, bila akan keluar nama? 15 tahun lagi tau. Jadi kalau mati pun dari sekarang, malaikat kata, kenapa tak pergi haji? Kau dah taruh nama apa? Mungkin saya tak kasih Next. Jadi sembelihan ni sangat interesting. Okay, next. Okay, terus, ini semua fake. Kita akan belajar nikah, pertunangan, apa tu tunang, tujuan tunang. Dan saya dapati baru-baru ni Syok Azzi akan buat bahagian bab tunang saja Dia memang suka buat lebih punya Syok Azzi. Taubat dan doa. Next. Taubat dan doa penting kerana sesi kita akhiri dengan taubat dan doa setiap minggu. Tapi bukan kita kata this is a confession session bukan Setiap masa kena taubat. Allah sebut walladzina yazkuruna Allah walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Siapa buat dosa taubat. Nabi SAW satu hari 70 kali istighfar. Itu tak ada dosa. Itu 70 dosa satu kali pun tak istighfar. Betul tak? Baik. Doa ni semua dah masuk akhlak. Terus doa kita belajar, kita print out lah untuk kita adakan nota insyaAllah. Next. Terus banyak lagi terus adab-adab bulan-bulan hijrah. Baik, saya rasa cukup. Itu tentang akhlak, tentang penyakit hati itu apa, itu kita tahu.
apa penyakit hati, apa sebenarnya riak, macam mana tu nak kita identify riak, macam mana nak identify sum'ah. Simple aja, nak identify kita punya penyakit hati ada banyak cara. Saya kasih simple tips tonight. Kalau awak suka dengar tentang buruknya seseorang, mana awak ada penyakit hati? Saya cakap ya aku ada cerita baik ni. Dia pun macam bercerita. Namanya ada penyakit hati. Kalau kita cerita, hari tu aku nampak Abang Zaki. Abang Zaki mana? Abang Zaki yang bawa sikat tu selalu. Kenapa dia bawa sikat? Sunnah lah. Kau ni ingatkan apa? Sunnah tu bawa sikat kan? Cerita dia macam gitu. Jadi buat apa? Tapi dia sikat rambut. Dia sikat rambut mana? Sikat rambut lah. Dia macam sikat rambut senyum. Biasa je kan cerita dia kan? Itu namanya cerita macam rasa ni macam dia cerita baik tak best. Cerita baik kalau dia sikat rambut dia sekarang. Itu namanya kita dah bincang sikit hati. Sunnah Alhamdulillah. Tapi seandainya kalau kita cerita, kita pun nampak Mas Zaki, dia paling strict kalau apa BGR. Aku nampak dia dengan Cikarito kan? Cikarito sampai kan? Cikarito Tahir betul dia rasa kat mana? Nampak? That is an indicator that we want sensation stories. It's an indicator of your hati yang baik overall. So we learn how to identify your heart, where you stand, and how to make your heart verified. How to verify your heart selain daripada zikir, selain daripada apa. Baik, I will stop for now, but we will open for question and answer in this remaining 20 minutes. And this thing sebenarnya tak akan habis lah. Waktu ini sebenarnya belajar tak habis. Revise. We will have not ada apa-apa feedback and ada question for next week. You can drop in dekat our group. Brother Zaki, I'll leave to you for the question and answer session. InsyaAllah lagi 20 minit. Saya harap ada jamuan, kita sama-sama makan jamuan sedikit kecuali sampai dah lambat because ni sekarang musim exam, tempat pun jauh tapi insyaAllah setiap perjuangan kita, setiap langkah kita niat untuk ilmu. Jangan niat kelas ke masjid, niat masjid rumah Allah, niat fardu ain itu adalah perkara yang aku boleh beri. So apa-apa pun terjadi kita dalam ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Baik.